Dia secara ringkas lah ya, dalam bab ni ini pada saya tak setuju. Saya tak setuju kalimah ni digunakan oleh orang kafir. Okey. Saya tak setuju kalimah ni digunakan oleh orang kafir, kerana tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, tuan-tuan mungkin boleh fikir satu hari nanti anak-anak kita, ada orang akan jual buku cerita di kedai-kedai buku, anak Allah. Mungkin mak ayahnya mungkin tak pernah mengaji tauhid, ataupun dia akan jual nama sirah, dia akan letak nama tu depan tu Allah, dalam tu penuh dengan dakwah Kristian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di Johor Bahru 10,000 anggaran orang telah murtad. Ya, sebenarnya mereka yang buat kerja dakwah dan juga mereka yang memahami gerakan misionaris Kristian di Malaysia, sebenarnya gerakan mereka ini telah berkembang maju, dan ketua-ketua di kebanyakan negeri yang murtad itu, mereka ini asalnya daripada sekolah agama orang Melayu. Ya, semua bukti ada. Semua bukti ada. Saya berani kata ni, live, saya berani kata. Bukti ada. Dan bukti ini memang telah dijelaskan di bawah IKSIM, itu Institut Kajian Islam Malaysia, yang telah didedahkan. Kita tahu dia punya ahli jawatan kuasa, dia antaranya siapa? Ustaz Engku Ahmad Fazil antaranya. Antara mereka yang mengkaji berkaitan dengan gerakan misionaris Kristian ini. Maka mereka, kenapa tuan-tuan kita fikirkan, kenapa mereka nakkan kalimah ini diguna pakai di Malaysia? Mereka kata ada dalil daripada Quran. Bukan mereka kata ya, ini orang Islam kita sendiri yang kata ada dalil daripada Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apakah adanya dalil daripada Quran menjadikan kita membolehkan mereka menggunakan kalimah Allah? Bukankah dalil dalam Quran itu tuan-tuan boleh tengok sendiri? Dalam Quran contohnya dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila ditanya kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Dalam bab ni menciptakan langit dan bumi, mereka hanya berkata Allah. Adakah dengan mereka berkata Allah, maka kita boleh membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah? Itu bukan dalil yang membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berhujah mengatakan bahawasanya kalimah Allah ini datang daripada Quran juga. Contoh macam tu. Orang kafir kata Allah Ta'ala ni siapakah Tuhan kamu? Mereka kata Allah. Siapakah Tuhan kamu? Maka mereka kata Allah. Para ulama membahaskan kenapa mereka kata Allah. Yang pertamanya kerana mereka ini nak mengelak, mereka ini nak menipu. Kerana kalau betul mereka kata Allah, sudah pasti mereka sembah Allah. Tetapi mereka tak menyembah Allah Ta'ala, mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka menyembah selain daripada Allah. Bahkan di Mekah, di Kaabah, tempat mereka itu ada Al-Lat wal Uzza, berhala mereka. Mereka tak menyembah Allah Ta'ala. Apabila ditanya kepada mereka, mereka kata Allah. Subhanallah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan Allah ini memang semenjak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya apa? Bila sebut perkataan Allah sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya Allah di sini dimaksudkan sebagai sekadar Tuhan pada bahasa setempat. Maknanya bahasa setempat sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Tuhan, mereka kata Tuhan itu bahasanya Allah, begitu. Mereka membahasakan Tuhan itu Allah, begitu. Boleh faham? Ini pada bahasa, bukan pada istilah tauhid. Kalau istilah tauhid, bila kita sebut Allah, apa maknanya? Ma'budun bil haq, yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Al-iftiqar ilaihi kulli ma siwah, semua berhajat kepada dia. Wal istighna anhu kullu ma adah. Minta maaf. Istighna an kulli ma siwah, al-iftiqar ilaihi kullu ma adah. Semua berhajat kepada dia, bahkan dia tak berhajat kepada sesiapa pun. Itu makna Allah. Maknanya apa? Mereka hanya menggunakan istilah Allah itu bukan pada istilah, tapi pada sebutan bahasa setempat.
daripada zaman dahulu. Di sini di Malaysia mereka tak pernah gunakan bahasa setempat. Untuk apa kita nak pergi samakan tempat mereka dengan tempat kita? Tempat kita daripada dulu lagi, Allah ni hanya digunakan oleh orang Melayu, orang Islam di tanah Melayu Nusantara. Tak pernah ada kalimah Allah ni digunakan oleh orang kafir di tanah Melayu. Kalau nak kata di negara Arab sana, itu dah memang adat mereka, kebiasaan mereka, tempat mereka, itu biasa bagi mereka. Tapi di tanah Melayu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita tak pernah langsung menggunakan ataupun membenarkan mereka ini daripada turun-temurun, atuk nenek moyang kita, keturunan kita dulu, atuk kita dulu, sampailah kepada zaman mana? Zaman Kesultanan Melayu Melaka ke mana ke? Tak pernah orang kafir menggunakan kalimah Allah. Tiba-tiba hari ini kita nak membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah atas sebab apa? Atas sebab ada mereka sebut Allah dalam Quran. Mengarut itu, tuan-tuan. Minta maaf saya kata. Itu dia. Kita kena faham apa akan jadi. Kita kata, oh, kita akan memudahkan dakwah. Memudahkan dakwah macam mana, tuan-tuan? Ya? Kita nak mengatakan kepada mereka berkaitan dengan Allah. Semenjak dulu lagi kita dah kata. Adakah mereka yang membenarkan kepada perkataan kalimah Allah ni, mereka fikir untuk dakwah umat Islam? Mereka tak fikir, kerana mereka itu hanya di bidang kuasa mereka. Mereka hanya di bidang kuasa mereka, dibuat permohonan, mereka pun membenarkan. Mereka tak fikir pun ini untuk Islam, ini untuk dakwah, tak ada. Itu di pihak mereka, di pihak atasan sana. Di pihak mereka yang minta, mereka memang daripada dulu telah berjuang. Daripada tahun 2008 lagi, 2013, 2008 tak silap saya. Mereka telah buat permintaan demi permintaan. Nanti tuan-tuan akan tengok, kalaulah perkara ini berlanjutan, tuan-tuan akan tengok kemungkinan mereka akan buat gereja letak nama Allah besar-besar. Akan datang, generasi akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, anak-anak Melayu kita mungkin ingat tu masjid. Ya, flyers disebarkan, tulis Allah, letak di RNR, di surau, di masjid. Siapa nak halang? Sehingga nanti mungkin akan bawa kepada pluralisme, iaitu menyatakan semua agama adalah sama kerana Tuhannya Allah. Tuan-tuan, kita kena tengok secara lebih detail lagi. Kita kena tengok kepada bab akidah. Kena tengok bab yang mana kalau kita membenarkan ini, kemungkinan anak-anak akan datang, dia kata, Kristian sama betul, Tuhan dia Allah. Islam pun betul, Tuhan dia Allah. Cuma khilaf sikit. Yang ni kata Allah ada anak, yang ni kata Allah tak ada anak. Selesai. Tu dia. Dengan keadaan sekarang ini, akidah umat Islam dah makin goyah, kemudian makin bertambah pula dengan fitnah-fitnah yang sebegini rupa, maka apa yang akan terjadi pada generasi akan datang? Ya, sebab itu pada saya takkan bersetuju dengan penggunaan kalimah Allah ini oleh golongan kufar. Saya takkan bersetuju sama sekali. Ya. Dan kita pohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saya lah, pada tuan-tuan, silakan tuan-tuan untuk tidak bersetuju dengan saya tak ada masalah dalam bab ni. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan, kita kena fikirkan dalam bab dakwah sebenarnya takkan sampai untuk kita kata mendakwahkan mereka sebenarnya akan menyebabkan kita lagi masalah sebenarnya. Sebab kita kena tengok akidah umat Islam makin hancur dah sekarang ni. Ya, tak ada rasionalnya kita kata memberikan mereka ini menggunakan kalimah Allah, akhirnya kita boleh jelaskan tentang Allah. Kita dah buat penjelasan tentang Allah ni kepada umat Islam daripada dulu sampai sekarang lagi dah. Di setiap surau, di setiap masjid lagi dah. Ya, yang dirisaukan nanti isu-isu kemurtadan yang makin bertambah setiap tahun, makin bertambah. Yang kita dapat jumlah 10,000 di Johor Bahru ini tahun 2013. Sekarang ni saya tak tahu. Ya, kena iksim telah dibubarkan. Wallahu a'lam.